Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Sebelum kita nak bercerita untuk hari ini, tumpuan dan juga liputan yang dibawakan oleh rakan-rakan saya untuk waktu ini. Sebenarnya sebentar tadi baru saja selesai sidang media ataupun sidang akhbar oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan Pertahanan, yang mana antaranya membawakan perkembangan ataupun update kemas kini tentang dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP hari yang ke-233, iaitu hari ke-149 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Selain daripada update ataupun kemas kini berkaitan dengan Task Force Operasi Pematuhan, saya nak tunjukkan kepada anda sebenarnya ada satu lagi tumpuan, iaitu berkaitan dengan yang disebutkan sebagai SOP. Ya, inilah dia, saya nak tunjuk kepada anda adalah SOP di Pavali, yang mana sidang khas hari ini mendengar pembentangan daripada MKN mengenai SOP sambutan perayaan di Pavali dan juga upacara sembahyang yang akan dirayakan oleh penganut agama Hindu tidak lama lagi. Dan dalam kenyataan ini, sehubungan dengan itu, sidang khas hari ini juga bersetuju untuk membenarkan penganut Hindu mengikuti sesi upacara sembahyang pada hari pertama sahaja di kawasan-kawasan yang dilaksanakan PKPB dengan SOP ketat yang telah ditetapkan. Walaupun bagaimanapun, dinyatakan dalam kenyataan ini, pergerakan merentas mukim, daerah dan juga negeri daripada kawasan PKPB dan juga PKPD bagi tujuan balik kampung adalah tidak dibenarkan. Dan dalam kenyataan ini juga menunjuk dan memberi maklum tentang SOP di Pavali dalam kawasan PKPP dan juga PKPB. Antara kalau boleh saya bacakan sedikit, antaranya upacara sembahyang hendaklah mematuhi sepenuhnya SOP pembukaan rumah ibadat yang telah dikeluarkan dan tidak melebihi 30 orang pada satu-satu masa tertakluk kepada keluasan rumah ibadat kuil dengan penjarakan fizikal. Dan sesi upacara sembahyang perlu diadakan pada jam 7 pagi sehingga jam 12 tengah hari dengan pembahagian sebanyak 5 sesi sahaja. Dan pastinya laporan berkaitan dengan SOP di Pavali ini akan kami bawakan dan kami selitkan dalam astroawani.com dan pastinya dalam buletin Awani selepas ini dan pastinya di Awani 7.45. Baiklah, untuk hari ini dan untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Shah Hairizal Kamalul Arifin, Wakil Astro Awani di Sabah, kerana kita sedia maklum Sabah masih lagi mencatatkan jumlah kes harian yang tertinggi dengan kalau diikutkan semalam sahaja 646 kes direkodkan, dan daripada 6 kluster baru yang dicatatkan yang telah pun diumumkan oleh Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah semalam, 3 dikesan di Sabah, termasuklah kluster penjara Sandakan, kluster dialisis di Sandakan juga, dan juga satu di Lahad Datu dan Sepanggar di Kota Kinabalu. Dalam masa yang sama, kita juga nak lihat dan juga kita nak meminta Shah untuk bercakap tentang petugas barisan hadapan serta badan bukan kerajaan NGO yang dilaporkan bertungkus lumus memastikan akses makanan dan juga barang keperluan disampaikan kepada golongan yang memerlukan. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga berdepan dengan cabaran dengan sekatan yang dikuatkuasakan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun disebut sebagai PKPB. Shah, kalau diikutkan dalam ada beberapa kepingan gambar sebelum kita nak bersara ni, Shah ada kongsikan kepada saya, antaranya gambar-gambar hasil tinjauan pada hari ini, iaitu kalau ikutkan tugasan Shah pada hari ini membuat tinjauan di pusat sanitasi atau pusat kuarantin, pusat kuarantin di Kota Kinabalu. Kalau boleh saya nak tunjukkan dulu sebelum dengan Shah, ini adalah antara beberapa keping gambar. Kalau boleh saya nak tunjuk di iPad saya ini beberapa keping gambar hasil tinjauan Shah tadi di pusat kuarantin di Kota Kinabalu. Shah, kalau boleh secara ringkasnya Shah boleh kongsikan sedikit hasil tinjauan di pusat kuarantin ni, bagaimana SOP dilakukan, siapa yang dibenarkan untuk berada dalam kawasan ini, atau hasil tinjauan secara keseluruhan untuk assignment ataupun liputan hari ini, Shah. Baik Fauzi, sebenarnya saya tadi berada pada sebelah pagi tadi sehingga sekitar tengah hari tadi kami berada di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah COVID-19 atau dikenali sebagai PKRC, iaitu merupakan ini salah satu sebenarnya yang berada di Sepanggar, iaitu di Institut Kemahiran MARA di Sepanggar ini, di mana terdapat di dalam kompaun ataupun di dalam kawasan IKM ini terdapat blok asrama, dan blok asrama tersebut telah dijadikan
sebagai PKRC oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk menampung mereka yang berada di stage 1 dan 2, dan mereka ini yang tinggal di dalam PKRC ini, yang mana yang kita hantar gambar dan juga visual itu, mereka ini kalau nak ikutkan, mereka ini ketika dihantar di situ, mereka ini semua positif sebenarnya dan berada di tahap 1 dan 2. Dan sejujurnya Fauzi, saya dan juru kamera Alex Myrin sebenarnya selepas sahaja pergi ke PKRC itu, kami telah pulang ke rumah dan mandi terlebih dahulu kerana kita bimbang sebenarnya Fauzi kalau ikutkan, sebab kita berada di kawasan di tempat yang menempatkan banyak kluster sebenarnya. Bukan sahaja kluster Sepanggar yang seperti kita maklumkan, kerana kluster Sepanggar terdapat 7 kes sahaja yang telah diletakkan ataupun yang telah ditempatkan di PKRC IKM atau PKRC Sepanggar ini Fauzi. Dan kalau ikutkan, mereka ini selepas daripada proses peringkat 1 dan 2 ini, mereka sebenarnya selepas daripada di PKRC, jika mereka ingin ataupun mereka ini didapati tinggi ataupun tidak positifnya, itu akan dihantar ke tempat lain ataupun untuk assessment di hospital ataupun di tempat yang akan ada tempat kuarantin terlebih dahulu sebelum dihantar pergi ke hospital. Jadi mereka ini sebenarnya akan melalui proses-proses yang dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, iaitu JKNS. Dan pastinya mereka ini berada di, kalau kata mereka boleh untuk melakukan kuarantin di rumah, mungkin mereka tidak melepasi tahap 3, mereka pasti mungkin boleh melakukan kuarantin di rumah. Dan jika mereka melepasi level 2 atau 3 ini, sebenarnya mereka mungkin akan ditempatkan di ward-ward yang turut berada sebenarnya di PKRC, tetapi akan lebih diberi keutamaan di hospital-hospital yang berada di seluruh negeri Sabah ini, dan khususnya di KK ini akan berada sama ada di Queen Elizabeth ataupun di hospital kanak-kanak di Likas. Fauzi. Syah, tadi Syah ada katakan tentang lepas je Syah dan juga juru kamera membuat liputan dan juga assignment ni, balik rumah terus melakukan disinfeksi sendiri. Dan kalau diikutkan, inilah sebenarnya cabaran wartawan dan juga juru kamera ataupun warga media yang membuat liputan, khususnya terkait dengan apabila mereka berada di lapangan yang seperti ini, di dalam zon merah. Kalau diikutkan di Kota Kinabalu, kalau ikut semalam saja ada pertambahan 212 kes. Yang anda saksikan ini adalah grafik yang dikongsikan oleh KKM untuk 4 November dan pastinya untuk 5 November, iaitu untuk hari ini, akan dibawakan dalam sidang media KKM Tan Sri Dr. Norisha Abdullah pada jam 5.30 petang. Tetapi untuk waktu ini, Syah ada sebut tadi disinfeksi yang Syah lakukan sendiri bersama juru kamera. Kalau dalam satu laporan berita yang Syah baru saja hantar, yang terbaru, yang mana Syah mengatakan dipetik daripada pakar kesihatan awam Dr. Suhaila Osman, yang mana mengatakan disinfeksi boleh dilakukan sendiri di rumah. Mungkin ada perincian tentang laporan dan juga artikel itu, Syah. Baik Fauzi, apa yang diberkatakan oleh pakar perubatan kesihatan awam ini, Dr. Suhaila Osman, beliau mengatakan bahawa, sebab saya ada bertanyakan kepada beliau kerana kebetulan beliau berada di PKRC pada sebelah pagi tadi untuk melakukan disinfeksi di kawasan PKRC tersebut. Jadi saya terus bertanya kepada beliau, adakah kerana terdapat kebimbangan daripada masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan PKRC, kerana kawasan ini begitu padat sebenarnya kalau contoh di Kota Kinabalu ini sendiri. Jadi ada yang saya tanyakan, bagaimana sekiranya terdapat individu ataupun masyarakat sendiri, penduduk sendiri mahu melakukan disinfeksi. Jadi beliau mengatakan bahawa sebenarnya tidak perlu, kerana beliau sebelum ini pernah mendapat panggilan daripada ramai orang sebenarnya untuk memohon Jabatan Kesihatan untuk melakukan disinfeksi di premis-premis penyagaan ataupun di rumah mereka. Tapi apa yang diperkatakan oleh Dr. Suhaila sendiri, katanya disinfeksi ini boleh dilakukan di rumah dengan menggunakan bahan ataupun barangan-barangan asas yang bukan barangan terlarang. Yang seperti yang kita sedia tahu sebelum ini adalah berkenaan dengan penggunaan Clorox, peluntur ini sendiri. Jadi katanya kalau tiada Clorox, mungkin boleh menggunakan Dettol spray katanya. Kalau Dettol spray katanya sebelum ini terdapat satu pembelian panik sebenarnya dilakukan oleh semua orang, sehingga di pasaran sampai ada satu ketika katanya habis sudah stop untuk Dettol spray ini. Jadi ada satu pilihan lain sebenarnya jika menggunakan Clorox, iaitu satu kos yang mudah dan murah, tetapi penggunaannya dia perlu menggunakan sebagai satu sukatan Clorox dengan 99 air untuk
jumlah yang besar, itu amount yang besar, jumlah yang besar untuk mungkin membersihkan keseluruhan rumah ini. Jadi mungkin cara yang boleh digunakan sama ada menggunakan pengelap lantai ataupun menggunakan spray ataupun diletakkan di dalam botol dan digunakan pemancut air untuk di-spray di sekitar kawasan rumah. Tapi kalau kawasan tersebut katanya berisiko dan pernah kita tahu bahawa kawasan tersebut berada di kawasan premis atau perumahan kita itu sendiri, katanya amount itu perlu besar. Satu bahan ataupun satu sukatan untuk Clorox diganti dengan 9 bungka air yang besar untuk mendisinfeksikan kawasan-kawasan tersebut. Dan ini katanya sebenarnya sebersikit Fauzi apa dia berkatakan, katanya kalau nak ikutkan untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini, sebenarnya katanya jika rakyat Malaysia ini sebenarnya betul-betul inginkan perkara ini berlalu dengan cepat, katanya patuhilah SOP dengan menggunakan pelitup muka, dengan menggunakan pencuci tangan dan sebagainya, kerana katanya setiap rakyat Malaysia ini adalah merupakan frontliners, dan dengan menjadikan SOP ini sebagai salah satu daripada rutin harian, katanya setiap rakyat Malaysia pasti boleh menjadi hero kepada keluarga mereka sendiri. Fauzi. Okey Syah, lebih kurang dalam 2-3 minit yang ada untuk waktu ini, selain kita bercakap tentang liputan yang Syah dan juga juru kamera lakukan untuk hari ini, esok kita tahu pembentangan Belanjawan 2021 akan dibentangkan di Dewan Rakyat oleh di Dewan Rakyat, dan kami di Esok Awal ini akan membawakan perkembangan terkini dan juga secara langsung sejak jam 3 petang sehinggalah habis, dan kemudian ada post discussion pada sebelah malam. Syah, kalau boleh kongsikan, sebab Syah dan juga rakan-rakan lain selain kita bercakap tentang kesihatan awam, tentang COVID-19 bagi rakyat yang terjejas, kumpulan masyarakat yang terkesan akibat impak pandemik COVID-19 ini, satu perkara yang lagi penting yang juga menjadi tumpuan adalah tentang kelangsungan hidup rakyat. Kita nak bercakap tentang ekonomi. Kalau boleh Syah boleh kongsikan hasil tinjauan Syah, hasil Syah bertanyakan kepada masyarakat di kampung, di pekan, di bandar dalam Belanjawan 2021 daripada rakyat Sabah, apa yang mereka mahukan? Baik, Fauzi, dalam tinjauan yang sempat saya lakukan sebelum-sebelum ini, sebenarnya apa yang boleh kita kongsikan pada mereka ketika ini, mereka tidak melihat begitu jauh sehingga ke tahun hadapan, kerana apa yang mereka inginkan sekarang ini. Kalau ikutkan mungkin sekarang ini tinggal lagi sebulan ataupun 2 bulan lagi untuk menjelang 2021, tapi apa yang mereka tekankan, apa yang boleh dibantu kepada mereka. Sebagai contoh, saya sempat menemu bual sebenarnya salah seorang daripada kita panggil panda walker ataupun penghantar makanan yang melakukan kerja separuh masa, dan beliau sebelum ini adalah merupakan seorang ejen pelancongan dan terpaksa hilang pekerjaan. Jadi apa yang dicadangkan sebenarnya, beliau mencadangkan kepada pihak kerajaan agar boleh mewujudkan satu mekanisme ataupun satu pelan baru untuk mewujudkan peluang pekerjaan sementara kepada golongan-golongan ini, golongan-golongan yang terjejas. Mereka seperti kalau ikutkan di Sabah ini pastinya sektor pelancongan adalah merupakan sektor utama. Jadi mungkin peluang pekerjaan sementara untuk diberikan kepada mereka yang berada di sektor pelancongan. Dan ada juga yang saya bertanya kepada salah seorang pegawai eksekutif yang bekerja di sekitar Kota Kinabalu, mengatakan berkenaan untuk mewujudkan peluang pekerjaan ini, sebenarnya mungkin kerajaan boleh memikirkan untuk mewujudkan projek-projek kecil yang boleh melibatkan mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan ini. Kalau dilihat di Kota Kinabalu saja, katanya beliau melihat ramai orang tidak punya pekerjaan. Tapi dia mengharapkan supaya kerajaan tidak menumpukan kepada projek mega, kerana katanya jika projek mega hanya syarikat-syarikat besar dan mungkin bukan syarikat di negeri Sabah yang akan mendapat projek tersebut, katanya. Jadi kalau projek-projek kecil ini dilakukan, katanya mungkin mereka-mereka seperti lori 1 tan, 2 tan ataupun mereka yang bekerja di binaan ini yang belum pernah bekerja di tempat binaan, mungkin mereka boleh bekerja dengan mengambil upah sekitar 40 ke 50 ataupun 60 ringgit sehari sebagai menampung apa yang berlaku ketika ini. Fauzi, itu harapan, itu antara sebenarnya harapan yang diharapkan oleh penduduk di negeri Sabah, khususnya di Kota Kinabalu ini. Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Syah Hairizal atas perkongsian yang pertamanya tadi tentang liputan assignment ataupun kerja yang perlu dilakukan oleh Syah dan juga juru kamera, dan kemudian kita bertanyakan tentang hasil tinjauan berkaitan dengan harapan rakyat Sabah khususnya di Kota Kinabalu berkaitan dengan esok adalah pembentangan Belanjawan 2021. Baiklah, cerita berehat seketika, kembali selepas ini.